Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek CTU 264, kumpulan kami akan membincangkan perbandingan di antara sumber ilmu dan maklumat Islam dengan Barat. Sebelum kami teruskan dengan perbincangan tajuk ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Saya, Muhammad Hafiz bin Ahmad, sahabat saya Muhammad Iman Hazim bin Nur Izam dan Muhammad Syafiq Asnawi bin Azhar. Seterusnya, pengenalan. Kategori maklumat Islam boleh memberi keutamaan kepada aspek agama, undang-undang syariah dan nilai-nilai Islam. Manakala klasifikasi maklumat Barat boleh memberi tumpuan lebih kepada rangka kerja falsafah sekular, sains, sejarah dan lain-lain aspek bukan agama. Ianya penting untuk menyedari bahawa klasifikasi ini luas dengan perbezaan dan varian. Menurut Islam, iaitu menurut Imam Ghazali, ilmu secara umumnya dibahagi kepada 3 kelompok secara kualitatif, iaitu ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela dan ilmu yang mubah. Untuk analisa dan perbincangan, Islam sangat menekankan keseimbangan fizikal, intelektual dan rohani dengan matlamat melahirkan individu yang beriman dan beramal soleh. Selain itu, dalam klasifikasi ilmu Barat, tokoh-tokoh seperti Aristotle, John Locke dan Immanuel Kant menyumbang kepada pemahaman ilmu. Akhir sekali, tokoh-tokoh seperti Al-Hindi, Al-Farabi dan Al-Ghazali memberi pandangan berbeza mengenai klasifikasi ilmu dengan fokus pada ilmu wahyu, kemanusiaan, linguistik, logik, sains persiapan, fizik, politik dan moral. Seterusnya, perbezaan klasifikasi maklumat Islam dengan Barat. Falsafah Islam berkaitan pendidikan telah memainkan peranan demi mencipta keseimbangan antara potensi fizikal, intelektual dan rohani manusia, dan proses pendidikan adalah tempat di mana sains disatukan di bawah pengaruh Al-Quran yang merupakan induk pendidikan. Falsafah Barat kerana ia hanya menekankan asas-asas serta pragmatik dan praktikal, manakala falsafah Islam melihat sifat manusia sebagai universal. Dalam falsafah Barat, guru berfungsi sebagai pembekal ilmu pengetahuan, pembimbing dan pengurus, ejen perubahan dan pembantu penyelidikan saintifik. Falsafah Islam memandang guru sebagai pendidik moral yang membentuk akhlak pelajar selain berfungsi sebagai panduan dan penyampai ilmu pengetahuan kepada pakar-pakar. Seterusnya, klasifikasi ilmu Islam. Menurut pandangan Al-Hindi, ilmu Islam terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu ilmu wahyu dan ilmu kemanusiaan atau falsafah. Kemudian menurut pandangan Al-Farabi, ilmu dibahagi kepada 5 kelompok, iaitu ilmu sains linguistik, ilmu logik, ilmu sains persiapan, ilmu sains fizik dan ilmu sains politik dan pemerintahan. Imam Al-Ghazali mengelaskan pencari ilmu kepada 4 golongan, iaitu golongan mutakalimun, golongan falasifah, golongan batiniyah dan golongan sifriyah. Sekarang saya ingin menerangkan mengenai klasifikasi ilmu Barat. Seperti yang kita tahu, ilmu Barat dapat diklasifikasikan dalam berbagai bidang, antaranya ilmu sosial, ilmu matematik dan ilmu alam serta banyak lagi. Klasifikasi ini juga dapat membantu dalam memahami beragam konsep yang ada di dunia ilmu Barat. Antara ahli falsafah Barat adalah Aristotle, iaitu seorang ahli falsafah Greek dan polimat yang masyhur semasa zaman Yunani kuno. Selain itu, ia telah membahagikan sumber pengetahuan ke dalam 2 kategori, iaitu ilmu teori dan ilmu praktik. Terdapat 3 kategori dalam ilmu teori, iaitu tabi'i, matematik dan metafizik, manakala ilmu praktik adalah akhlak, sains dan politik. Seterusnya, mari kita ke tokoh ilmu Barat yang kedua, iaitu John Locke. John Locke merupakan seorang ahli falsafah terkenal daripada Britain yang belajar perubatan dan kajian akademik di Oxford. Selain itu, beliau telah menulis beberapa karya, iaitu An Essay Concerning Human Understanding yang memberi tumpuan lebih kepada teori pengetahuan dan epistemologi. Beliau juga bertentangan
dengan idea pemikiran bawaan dalam perbincangan beliau tentang pencapaian ini. Ia berpendapat sebaliknya bahawa minda manusia seperti otak kosong yang telah diisi dengan pengalaman hidup. Dan tokoh yang terakhir iaitu Immanuel Kant, iaitu seorang ahli falsafah Jerman dan salah seorang pemikir ilmiah. Karya yang komprehensif dan sistematik dalam epistemologi, etika, metafizik dan banyak lagi telah menjadikannya salah satu tokoh yang paling berpengaruh. Antara karyanya iaitu Critique of Pure Reason yang membahaskan mengenai epistemologi dan teori pengetahuan. Ia juga membezakan antara segala yang berada dalam had dan apa yang melampaui batas pengetahuan seseorang. Ia memperkenalkan konsep a priori dan a posteriori yang merujuk pada pengetahuan yang berkenaan dengan pengalaman dan yang tidak berkenaan. Konsep-konsepnya mempengaruhi banyak ilmu pengetahuan dan ahli falsafah. Selain itu, saya juga ingin menerangkan mengenai perspektif pendidikan Islam dan juga Barat. Kedua-dua perspektif ini sangatlah berbeza, namun kedua-dua ini juga dapat saling melengkapi dengan integrasi nilai-nilai universal dan nilai-nilai Islam untuk mencapai pendidikan holistik. Untuk pengetahuan lebih lanjut mengenai perspektif Islam, yang pertama adalah bersumberkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, prinsipnya tidak berubah kerana berdasarkan sumber yang sama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, berholistik iaitu tumpu pada moral, spiritual dan intelektual. Yang keempat, menegakkan adab dan nilai etika dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menyatukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama. Dan yang terakhir adalah kebebasan dalam batas moral dan etika Islam. Bagi perspektif Barat pula adalah yang pertama, bersumberkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemikiran logik semata-mata. Yang kedua, berubah mengikut perspektif individu dan masyarakat. Yang ketiga, pemikirannya kritis mengikut kebebasan individu. Yang keempat, menegakkan kebebasan individu dalam pencarian ilmu. Yang kelima, berlandaskan kaedah ilmiah dan rasional. Dan yang terakhir adalah kebebasan dalam pencarian ilmu. Seperti yang anda dapat lihat di slide yang dibentangkan ini merupakan sedikit sebanyak cadangan yang dikemukakan oleh kami. Antaranya ialah untuk mendalami lagi kajian mengenai impak globalisasi terhadap pengetahuan Islam dan Barat serta bagaimana kedua-dua tradisi dapat bersinergi dalam era kontemporari ini. Seterusnya, ia dapat mengalakkan lagi dialog antara pemikir Islam dan Barat melalui forum ilmiah atau program pertukaran pengetahuan boleh menjadi langkah positif untuk memupuk pemahaman saling menghormati. Dan yang terakhir adalah kajian lanjutan juga boleh meneliti peranannya dalam mempromosikan pemahaman antara budaya dan agama. Kesimpulan daripada perbincangan ini ialah melalui kajian literatur dan metodologi yang berbeza, kajian ini merungkai perbezaan antara konsep pendidikan Islam yang menekankan potensi fizikal, intelektual dan rohani dengan pendekatan pragmatik Barat yang terhad kepada asas-asas dan kawasan tertentu. Selain itu, mengidentifikasi perbezaan matlamat antara falsafah Islam yang menitik beratkan pada pembentukan individu yang beriman, berilmu dan beramal soleh berbanding dengan budaya sains dan pragmatik Barat yang mencipta norma budaya baharu. Akhir sekali, memberikan kefahaman yang mendalam mengenai pandangan tokoh-tokoh ilmuwan dari kedua-dua tradisi terhadap kajian ini, menyingkap perbezaan dalam pendekatan dan nilai-nilai yang ditekankan.